Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita berada di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni iaitulah hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah, nama dia hari Tarwiyah. Kemudian besok hari 9, nama dia hari Arafah. Hari raya nama dia Yaumun Nahri. Kemudian mula dengan hari 11, 12, 13 dipanggil hari Tasyrik. Dan hari haji hari 11 nama dia Yaumul Qar. Hari 12 nama dia Yaum An-Nafrul Awal. Hari 13 Yaum Nafar Tsani. Jadi alhamdulillah, ala kulli hal, takdir Allah Subhanahu wa taala pada haji tahun ni 1441 dengan kedatangan corona, wabak corona ataupun COVID-19, maka kita berada di sini pada hari ini. Sepatutnya kalau tengok dalam perancangan yang kita rancang, hari Tarwiyah ni kami berada di bumi Mina. Solat di sana beberapa waktu solat, kemudian besok pagi lepas subuh kita berangkat ke Arafah. Tapi itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tahun ni orang-orang seluruh dunia, kerajaan Saudi benar 1,000 orang sahaja. Dipilih-pilih, termasuklah 8 orang daripada Malaysia. 8 orang daripada Malaysia. Dan katanya semua jemaah haji itu, masuk orang-orang Arab, orang Saudi ni 10,000 saja boleh pergi haji. 1,000 orang tu untuk orang seluruh dunia dipilih. Malaysia 8 orang, orang ni, maknanya ada sikit. Wakil-wakil negara tu ada. Alhamdulillah. Baiklah muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang hari Arafah, ana dah bincang panjang dulu dalam tajuk kita, dalam risalah kita Fadlu Ayyami Ashri Zulhijjah, kelebihan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Di antaranya iaitu kita banyaklah beramal ibadat padanya. Beramal ibadat pada awal bulan Zulhijjah ini, tingkatkan. Bulan lain kena beribadat, tapi meningkatkan amal ibadat kita pada bulan ini lebih daripada waktu lain. Kerana dia disebut dengan nama afdalu ayyamid dunya, hari yang terbaik dalam dunia ini yang kita duduk sekarang. Jadi alhamdulillah. Maka di antara amalannya kita berzikir, kita baca Quran, kita berpuasa sunat. Dan yang kita diminta, dan ana juga minta kepada para jemaah sekalian, sama ada di alam nyata di sini ataupun yang berada di alam maya, supaya berpuasa besok pada hari Arafah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Rawahu Muslim. Maksudnya puasa pada hari Arafah. Bila hari Arafah ni? 9 hari bulan Zulhijjah. Kalau kita sebut hari, nanti tahun depan tukar hari pula. Kalau sebut 9 Zulhijjah, dia tak akan bertukar. Kalau sebut tarikh 30 hari bulan Julai untuk tahun ni, tapi tahun depan akan bertukar. Yang tak bertukarnya hari 9 Zulhijjah. Iaitulah dia sebut dengan nama hari wukuf di Arafah. Hari kita wukuf di Arafah. Apa kelebihannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah." Aku mengharapkan Allah Taala menghapuskan kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya kita berpuasa dalam 13 jam. Sampai ke 13 jam. Kita mula pukul 5.50, berakhir pada 7.30. Mana 13 jam lebih lah. Kan? 14 jam kita berpuasa, tapi kita dapat pahala pengampunan kafarah 2 tahun. Orang yang tak mau je, orang yang tak nak saja,
yang mencari alasan yang tidak berpuasa, kecuali orang uzur, insya-Allah kepada muslimah kita yang uzur ataupun orang-orang yang sedang sakit, kita mengatakan syafahumullah. Bagi orang yang uzur, perkemaskan niat. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku tidak uzur, aku nak berpuasa. Insya-Allah Allah Ta'ala beri pahala puasa bisidqin niyyah, dengan niat yang benar. Tak payah kita menangis, tak payah tulis di Facebook, tak payah cerita orang tu orang ni bahawa saya tak boleh puasa hari Arafah tahun ni, mari haid. Siapa dia suruh declare awak mari haid? Tak perlu. Tak payah. Yang pentingnya aqdul azmi, sidqun niyyah. Ya Allah, ya Tuhanku, andainya aku tidak uzur, saya akan puasa. Tapi kau uzuran syar'i, tak boleh puasa. Maknanya yang menghalang kita puasa siapa? Syarak. Tidak membenarkan orang perempuan haid, nifas berpuasa. Alhamdulillah, itu rahmat daripada Allah Ta'ala kepada anak-anak perempuan Bani Adam. Maka itu mereka, hak mereka. Kita balik kepada hari Arafah. Dalam hadis, khairud du'ai du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa iaitulah berdoa pada hari Arafah. Masya Allah. Maka hari Arafah ni sebaik-baik doa. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik ucapan yang aku ucap. Wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelum daripada aku ucap apa dia? Kata belaka. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyakkanlah ucapan. Ucapan ini kita ingat kita. Zikir yang kita baca lepas solat pun kita dah baca kan. Lepas solat kita ni, dalam kad kita ni sudah ada la ilaha illallah wa la syarikalah. Kita sudah hafal. Dan dalam zikir pagi pun kita ada, zikir petang pada ada. Maka kita perbanyakkan doa ini, iaitulah pada hari Arafah. Sebab itu je riwayat yang ada yang menyatakan apakah yang Nabi kita doa, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Dan pada hari itu, bagi orang yang berada di bumi Arafah, ada kelebihan lain. Hadis tadi, sebaik-baik doa itu dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan sanadnya pelbagai penilaian ulama tentang dia. Ada kata hasan, ada kata kurang, dan macam-macam. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah Ta'ala ramai merdekakan hambanya daripada api neraka daripada hari Arafah. Maka Allah SWT berbangga dengan orang yang berada di bumi Arafah pada hari Arafah. Hari Arafah berada di bumi Arafah. Timbul soalan, tanda soalan ni. Bagi kita yang tidak pergi ke Arafah, bagi kita yang tak pergi ke Arafah, patutkah atau bolehkah kita berkumpul di masjid, buat ramai-ramai? Musim PKP ni jangan langgar SOP. Kita berzikir, kita berdoa pada petang hari Arafah, sebagaimana orang berkumpul di Arafah pada saat itu. Dalam istilah para ulama mengatakan, dia panggil at-ta'rif fil amsar bi ghairi Arafah. Yaumi Arafah bi ghairi Arafah. At-ta'rif fil amsar, maknanya kita berkumpul di mana-mana tempat pada hari Arafah, bukan di Arafah. Boleh tak boleh? Adakah tidak dalam sunnah ataupun dibuat oleh ulama salafus salih? Mana kita mari-mari masuk masjid, kita pakak berzikir, kita menangis, kita berdoa sebagaimana orang di Arafah melakukannya. Maka di sini para ulama telah berbeza pandangan. Para ulama berbeza pandangan masalah ini. Pendapat yang pertama al-jawaz. Dia kata bagus. Harus kita buat kumpul. Sebab itulah ada sebahagian tempat hari Arafah je kumpul, baca zikir, baca macam-macam kan. Katanya wa ilaihi zahaba Syafi'iyyah wal Hanabilah. Dalam ulama mazhab Syafi'i, ulama Hambali kata boleh. Bahkan ada
telah dilakukan oleh sebahagian sahabat dan tabi'in, sebagaimana riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf dia dengan sanadnya kepada Al-Hasanul Basri. Dia kata apa? Awwal man arafa bil Basrah Ibnu Abbas. Orang yang pertama berkumpul di hari Arafah ni di Basrah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini hujah dia, kan? Dan juga riwayat daripada Musa bin Abi Aisyah qala ra'aitu Amr bin Hurais yakhtub yaum Arafah. Aku tengok seorang ulama ni nama dia Amr bin Hurais, dia berkhutbah pada hari Arafah dan orang berkumpul dia. Ini bukan di Arafah ni. Kalau di Arafah itu memang Nabi kita buat. Di luar, macam kita ni lah, kita mari kat dewan mana-mana, kita buat kumpul hari Arafah, tazkirah, kita berpuasa dan kita juga tazkirah dan sebagainya. Riwayat daripada Ibnu Aun, jadi Ibnu Aun bercerita, ada ulama zaman dia, orang tanya, boleh tak kita pergi berkumpul di hari Arafah pada petang hari Arafah? Qala la a'lamu bi ba'sa. Aku rasa tak ada masalah, tapi dia sendiri tak pergi. Macam dia sendiri tak pergi. Syekh ni duduk di rumah dia, duduk mengajar hadis macam biasa. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, far'un, dalam kitabnya Al-Majmu'. Al-Majmu' ni, kitab Al-Majmu' ni syarah Al-Muhazzab. Imam Nawawi kata apa? Far'un fi ta'rifi bi ghairi Arafat. Berkumpul hari Arafah, ta'rif itu maknanya hari Arafah di luar Arafah. Boleh kata boleh. Wa fihi khilafun lis-salaf. Dalam masalah ni khilaf di kalangan ulama salafus salih. Kami telah meriwayat dari Sunan Al-Baihaqi daripada Abi Awanah qala ra'aitul Hasan Al-Basri. Aku tengok Al-Hasan Al-Basri ni ulama tabi'in. Pada hari Arafah lepas asar dia duduk berdoa, berzikir, fajtama'an nas, orang pakat pergi ikut dia doa. Ini kata Hasan Basri. Wa fi riwayatin, ada riwayat kata orang tengok Hasan dia keluar pada hari Arafah, dia duduk doa, maka orang pakai ikut doa dia. Daripada Syu'bah pula. Ini semua ni kata Nawawi ni. Qala Syu'bah, seorang ulama besar juga, dia kata sa'altul Hakam wa Hammad. Aku tanya Syekh Hakam, Syekh Hamad, an ijtima'in nas yaum Arafah fil masajid. Orang berkumpul di masjid hari Arafah, elok ke tak elok? Faqala huwa muhdas. Dua orang ulama ni kata tak bagus. Ini tidak dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat-sahabat secara berkumpul begitu. Wa an Mansur bin Ibrahim an-Nakhai, juga ulama tabi'in, dia kata huwa muhdas. Maknanya ini benda baru ni. Wa an Qatadah qala awwalu man sana'a, dia kata orang yang pertama buat Ibnu Abbas. Ini semua apa dia riwayat daripada cerita Imam Nawawi. Maka wa karihahu jama'at, ramai di kalangan ulama tak suka. Di antaranya Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibrahim An-Nakhai, Al-Hakam, Hammad, Imam Malik dan lain-lain. Jadi kumpulan yang kedua ni tak mau. Wasannafal Imamu Abu Bakr At-Tartushi Al-Maliki Az-Zahid kitaban fil bid'ah al-munkarah. Bid'ah yang diingkari, ja'ala minha hadza ta'rif wa balagha fi inkari. At-Tartushi dia mengingkari perbuatan mari berkumpul ramai-ramai pada hari Arafah di satu tempat. Kata di Imam Nawawi, wala syak anna man ja'alahu bid'atan la yulhiqu bi fahishatil bid'ah bal yukhaffif amraha wallahu alam. Jadi kalau kita kata benda tu bid'ah tidak bagus, tapi lah bid'ah yang besar-besar sampai mereka haram, cuma dibimbangi takut jadi satu budaya pula orang duk berkumpul pada hari itu, wallahu alam. Itu dalam kitab Syarah Muhazzab jilid yang ke-8 muka surat 117. Maka kesimpulan daripada perbincangan ini, at-ta'rif berkumpul pada hari Arafah ni ada dua pandangan ulama.
Ittafaqa, yang apa ni, yang paling rendahnya ulama-ulama kata makruh, karahatah, mana tak suka. Dan termasuk dalam bid'ah ataupun muhdas. Apa dia? Ijtima' pada hari Arafah di kubur-kubur. Hari Arafah ni hari berkat, mari kita pergi kubur wali-wali, kubur tuan-tuan syekh duduk situ. Ataupun pergi berkumpul di masjid besar-besar seperti Masjid Aqsa ke, di mana-mana nak suruh jadi macam semi Arafah. Maka ini dia masuk dalam perkara yang dilarang. Yang kedua, yang dikatakan khilaf ulama itu, iaitulah kita berkumpul di masjid ataupun di mana-mana dewan di atas nama ini. Maka ulama kata, ada kata muhdas, ada kata la ba'sa bihi, tidak mengapa. Sebab apa? Sandaran dianya perbuatan Abdullah bin Abbas dan juga Hasan Basri, duduk orang ikut dia. Maknanya ada perbuatan sahabat dan ada perbuatan tabi'in. Cuma para ulama mengatakan Ibnu Abbas tidak panggil orang berkumpul. Dia kata mari kita berkumpul semua hari ni kerana hari Arafah dah. Cuma dia berkumpul sebagaimana dijelaskan oleh Abu Syamah. Abu Syamah ni mazhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Ba'its. Wa inna ma kana istima'na li sama'i tafsiril Quran. Ibnu Abbas lepas asar pada hari Arafah tu dia tafsir Quran di masjid di Basrah. Orang pergi pakat, oh Ibnu Abbas ngajar, pergi. Maknanya kalau kita nak kumpul juga sekadar dengar ceramah macam kita buat ni, dengar ceramah, dengar tazkirah, itu tidak jadi masalah insya-Allah, sebagaimana yang berlaku kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi jangan buat-buatlah, jangan lebih daripada itu. Alhamdulillah. Kita kata tarikh Arafah dengan cara yang baik. Ada setengah ni dah hari Arafah dia berkumpul ramai-ramai, bukan sakat dengan ceramah, siap dengan palu gendang lagi dengan macam-macam cerita, maka kita kata itu tidak perlu. Dan satu lagi pesanan para ulama, jangan jadi dia ni al-mudawamah. Maknanya agenda tetap. Peringkat negeri ke buat muslimat ke buat mana, kita kata jangan buat agenda tetap. Tapi sekali-sekala, contohnya hari Arafah esok kebetulan kita ni ada tazkirah, orang pakat dengar, la ba'as, tidak menjadi masalah. Itu dari sudut berkumpul. Tapi dari sudut berdoa, silakan kita berdoa. Cuma orang tanya masa mana nak berdoa. Kata kalau di Arab di Mekah pukul 1 kan, bermulanya wukuf tu bila mula wukuf? Ketika lepas zuhur, lepas solat zuhur kan. Maka kalau lepas solat zuhur di sana bermakna kita di sini 5 jam. Pukul 1 campur 5 pukul 6 petang. Jadi kalau kita nak ambil, tapi bagi kitanya berdoalah. Hari Arafah ni insya-Allah hari yang besar. Dalam keadaan kita berpuasa, insya-Allah doa orang berpuasa la yuradu, tidak ditolak. Itulah mudah-mudahan penjelasan kita tentang at-ta'rif bi Arafah bi ghairi Arafah. Biyaumi Arafah bi ghairi Arafah. Itu isu yang pertama. Wallahu alam. Kita pergi kepada isu yang kedua. Isu yang kedua tular dalam masyarakat ni duk tanya tentang hadis kelebihan puasa hari hari Tarwiyah. Dah ada poster-poster yang keluar. Katanya, tengok ni lafaz dia ni, man shamal ashra, siapa dia puasa 10 hari awal Zulhijjah ni, falahu bi kulli yaumin saumu syahrin, setiap hari diganda sebulan. Masya-Allah, tabarakallah. Maknanya kalau kita puasa daripada 1 hari bulan sampai ke 9 ni, kita dapat 9 bulan. Tapi ada gandaan lagi. Dengar ni. Walahu bi saumi yaumi tarwiyah. Obat tak? Maknanya 1 hingga 8 ganda di sebulan. Sebulan boleh 8 bulan. Bagi dia, kalau dia puasa pada hari Tarwiyah, hari 8 Zulhijjah, sanatun, ganda setahun. Berarti setakat tu. Walahu bi saumi yaumi Arafah sanatan. Puasa pagi Arafah 2 tahun. Kita kata na'am, puasa hari Arafah sahih.
Puasa hari tarwiyah ganda setahun, puasa hari lain ganda sebulan. Adakah riwayat? Jawab dia, tanda tuan-tuan. Diriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Abbas. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at mengatakan la yasih. Hadis ini tidak sahih. Ibnu Araq Al-Kinani menghukumkan hadis tadi sebulan, setahun, yang panjang tadi maudhu', mana hadis itu maudhu'. Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah mengatakan la yasih wa fi isnadihi kazzab. Itu di antara ulama-ulama yang telah membuat penilaian. Ana tak urai panjanglah sebagai menjawab kepada beberapa soalan yang telah ditanya oleh para masyarakat. Mereka tanya, mana daripada perbincangan para ulama yang panjang, kesimpulannya semua riwayat yang menyebut tentang kelebihan berpuasa pada hari tarwiyah secara khusus adalah maudhu' ataupun dhaifun jiddan, terlalu dhaif. Maka tidak wajar untuk menyebarkannya, melainkan untuk menyatakan ketidaksahihannya. Jangan sebarlah kepada pembuat-pembuat poster puasa hari tarwiyah ni, padamkan. Dan kita kempen puasa secara umum, na'am. Dan hari tarwiyah termasuk dalam 10 awal Zulhijjah. Yang dalam hadis yang sahih, Nabi kita kata, ma min ayamin al-amalus salih. Dalam risalah kita ni, tidak ada mana-mana hari yang kita beramal soleh padanya sangat disayangi, disukai oleh Ta'ala lebih daripada 10 hari terawal ni. Jadi puasa termasuk dalam amal soleh. Ada setengah orang kata kita nak puasa daripada awal lagi, anak dia larang, dia kata tidak ada hadis. Kita kata na'am, tak ada hadis yang Nabi kata puasa daripada awal sampai 9, tidak ada. Coba Nabi kata al-amalus salihu, beramal soleh, puasa termasuk dalam amal soleh. Kita kata teruskan. Tapi jangan sandar kepada hadis tadi, hari tarwiyah setahun, hari lain sebulan, kan? Itu jangan disandarkan kerana hadis itu tidak sahih. Jadi alhamdulillah para jemaah, kita mengatakan selamat beramal, selamat berpuasa pada hari awal-awal Zulhijjah ini, termasuklah hari tarwiyahnya dengan hadis umum al-amalus salihu fihin. Dan kalau kena kebetulan pula pada hari Isnin, pada hari Khamis, menarik. Dan yang betul-betul jangan dilupai, jangan banyak tanya, tak usah keluk-kelik, puasa pada hari Arafah. Maka kerana itu ana tulis nasihat, peringatan mesra kepada orang yang nak buat kenduri pada hari Arafah, minta tolong tangguhlah kepada hari raya atau hari selepasnya. Kenapa kita nak goda orang? Kenapa kita nak orang panggil nak halang orang nak berpuasa? Orang nak berpuasa, dia nak mari rumah kita, kan? Kerana kita panggil, tak pergi, kawan rapat, kawan lama, macam-macam kawan. Akhir sekali terpaksalah mereka mengaku kalah. InsyaAllah kita puasa tahun depan, tahun ni kita menghormati kawan. Tahun depan kawan lain pula buat masalah. Yang anak rasa sedih, rasa herannya, kenapa sampai begini sekali kita tak tahu tarikh, tak tahu jadual, tak tahu takwim. Hari-hari yang digalak kita berpuasa, sepatutnya tak ada orang sunyi esok, restoran pun tutup. Tapi ini kita buat kenduri dah lagi. Masya Allah, tabarakallah, jauhnya kita daripada sunnah Nabi SAW. Ada juga orang cuik, dia kata, ustaz, jangan duk kerah kat sangat, ini masalah sunat. Saya kata saya tidak kerah, saya kempen. Saya sayang kepada saudara muslimin dan muslimat. Sebab itulah kita kempen awal-awal, kita gerakkan maklumat ni besar-besar, supaya jangan ada orang kerugian. Kafarah sanatain, telah mendapat kafarah 2 tahun, tiba-tiba dalam masa 13-14 jam, tiba-tiba kita miss lagi pada tahun ni. Allahu Akbar. Kita kata jauhnya kita daripada Allah Azza wa Jalla. Isu yang ketiga, kita cuba menjawab beberapa soalan yang timbul, khususnya dalam masalah korban. Dalam masalah korban, tuan-tuan baca dalam risalah korban ini. Jadi alhamdulillah beberapa perkara telah terjawab. Sudah ada video-video yang telah ana jelaskan, iaitu orang tanya tentang apakah hukum kita korban hayawan binatang yang hamil.
Binatang yang mengandung. Lembu ke, apa dia ni, unta, kambing mengandung, boleh ke tak boleh? Ini soalan. Jawabnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama Islam. Saya jawab berdasarkan kepada pandangan fiqh perbandingan mazhab, supaya tuan-tuan dan para jemaah sekalian mendapat penjelasan. Kita dapat apa? Dapat penjelasan yang jelas. Kalau tidak, ada kalanya kita terpaksa sempit. Waktu kita beli lembu itu kita tak tahu pula dia ada baby. Dah. Tiba-tiba dekat nak hari kurban, ada baby dalam. Nak tukar lembu payah, nak beli lain pun tak boleh dah. Jadi banyaklah dia punya masyakkah, kan? Maka timbul soalan. Hal yajuz an nudahi bil hubla min al hayawan? Sah ke tidak kita berkorban dengan hayawan yang mengandung, hamil? Jawab dianya, ikhtalafal ulama. Ulama berbeza pandangan dalam masalah sah ke tidak sembelih dengan hayawan yang hamil, bahimatul an'am. Maka tanda sini, fazahabal jumhur, majoriti ulama Islam, ulama fuqaha Islam ini, majoriti ulama mengatakan harus jawazut tadhiyati biha, harus kita korban binatang yang hamil. Walam yazkurul hamla fi uyubil udhiyah, mereka tidak menyenaraikan hamil, lembu, unta, kambing yang mengandung itu termasuk dalam perkara aib korban yang tidak sah dilakukan korban. Itu pandangan siapa? Pandangan majoriti ulama. Pandangan yang kedua, wa khalafa syafi'iyyatu, ulama-ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i, fa zahabu ilal man'i minat tadhiyati bil hamil. Ulama Syafi'i kata tak boleh. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Alal Khatib, tanda jilid yang keempat, muka surat 335, ini nukilan daripada apa? Daripada kitab. Dia kata wal hamil la tujzi. Binatang yang mengandung tak sah buat korban. Wahwal mu'tamad ay fil mazhab. Inilah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab kita. Sebab apa tak sah? Tanya. Li'annal hamla, kerana binatang yang mengandung itu daging dia tak baik. Berbeza dengan zakat. Kita keluar zakat binatang mengandung bagus. Sebab apa? Sebab memang kita nak keturunan dia, kita nak anak dia, kita nak baby dia, nak ramai kan. Tapi hak ni kita nak daging dia. Maka dia kata daging dia tidak baik. Apa ni, dalam kitab Jawi kata kerana daging dia fasid, maknanya tidak sedap. Ini kata duna tibil lahm, mana daging ni tak sedap. Tak tahulah siapa dia yang biasa makan binatang hak mengandung ni, sedap ke tak sedap. Dalam kitab ni kata tak sedap. Maka dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid yang ke-16, muka surat 281, dia kata apa? Lam yazkur jumhurul fuqaha, majoriti ulama tidak menyebut bahawa mengandung itu aib fil udhiyah, satu daripada benda aib dalam al-udhiyah. Maka itu, kerana itu paina penulis ini mengatakan warrajih, pendapat yang terpilih, annal hamila min bahimatil an'am tujzi fil udhiyah, harus kita buat korban iza lam yakun biha mani'un akhar, kalau dia tak ada penyakit lain. Kalau dia hamil lepas tu dia sakit pula, putus telinga ke apa dia, itu cerita lain. Fokus kitanya kepada hamil. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kata alhamdulillah, ini penjelasannya saya kepada pandangan alim ulama kita dalam masalah ini. Jadi terpulanglah kepada para jemaah sekalian. Kita kata kalau kita ada lembu lain, boleh tukar, kan? Boleh diganti dengan yang lain, itu yang terbaik. Supaya kita keluar daripada khilaf ulama. Tapi kalau tak ada masa nak cari, ni ada, ataupun kita tak tahu, tak perasan, sudah sembelih, belah perut dia, ada baby. Macam nak buat? 7 orang dah ni masuk share dalam kalau saya kau kambing seorang ya, ni 7 orang. Tak sah korban dia, kita kata nyanyi.
Maka ambillah pandangan alim ulama kita ni, semua ni 4 mazhab tu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabar, dan majoriti ulama tidak meletakkan kategori hamil sebagai aib. Maka kita kata alhamdulillah. 2. Kemudian perkara yang ke seterusnya. Berapa dah kita? Yang keempat. Baik. Tajuk yang seterusnya, tajuk ini agak perlu kepada teliti sikit, iaitu hukum makan daging korban yang kita takyinkan, kita tetapkan, ni korban aku, boleh makan tak boleh makan. Ini masalah kita. Dalam kitab fiqh kita, dia kata, anda baca dalam kitab Jawi lah senang kan, dalam kitab Jawi ni, dalam kitab apa ni, kitab yang kita baca sini tu, Matla'il Badrain. Dalam kitab Matla'il Badrain dia kata korban, hukum korban asal dia sunat. Hukum korban asalnya sunat, tetapi korban akan menjadi wajib jika dinazarkan. Kalau dia menazar, jadi wajib. Seperti katanya, dia kata apa? Lillahi alayya an udahi bihadhihi. Wajib ke atasku, lillahi alayya, mana kerana Allah Ta'ala wajib ke atasku korban binatang ni. Dia tunjuk kepada kambing dia, dia tunjuk ke lembu dia, maka jadi wajiblah korban tu. Jadi wajib. Hak ni jelas. Jelas. Sebab dia kata lillahi alayya, maknanya memang dia berniat, dia sudah bernazar, benda tu jadi wajib. Satu. Yang kedua, atau pada hukum nazar. Hak ni dia panggil hukum nazar, bukan betul-betul nazar, sebab dia tak kata lillahi alayya. Dia kata aku jadikan kambing ni korban. Aj'aluha udhiyatan. Aku jadikan kambing ni korban. Maka jadi wajib juga. Hak kita rasa agak bimbang yang ketiga ni. Dia kata hazihi udhiyah. Ini korban. Contohnya, pak cik ni memang nak korban. Dia tarik kambing dia tu, tarik lembu dia, orang tanya, "Cik, pak dah lembu apa lembu tarik tu? Gemuk molek nampak?" Dia kata korban ni. Korban. Maka jadilah ia wajib. Bila jadi wajib, apa jadi? Maka haram memakan korban daripada korban yang dinazarkan itu. Dia jadi hukum nazar. Sebab dia kata ni, itu dia panggil at-ta'yin. Dia telah menetapkan hukum nak jadi korban. Dalam kitab Mughni Nihayatul Muhtaj, dia kata apa? Perkara yang akan jadi wajib ini dengan sebab apa? Dengan sebab kita kata kita nazar ataupun kita takyinkan. Apa makna kita takyinkan? Makna kita tetapkan benda ni jadi wajib, jadi korban. Itu dia panggil ta'yin. Bila jadi ta'yin, maka sani lah, gapo tu? Kambing apa tu? Korban. Jadi wajib. Berat ke tak berat? Allahu Akbar. Tengok dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dia kata, dia syarah, dia kata wa afhama kalamuhu adam ihtiyaji ila niyatin. Kalau dia kata korban, korbanlah walaupun dia tak niat lagi. Wahina izin, ketika itu fama yaqa'u fi alsinatil awam kasiran. Banyak terjadi dalam cakapan orang awam, orang kampung ni. Bila mereka beli binatang yang dia nak buat korban, awak tahu lagi dia beli, contohnya bila orang tanya dia, "Buat apa kambing tu?" "Hadhihi udhiyah." Aku nak korban ni. Padahal dia beli, awak tahu lagi nak korban bulan haji tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu hukum. Cuma orang tanya, "Kenapa beli lembu ni?"
5 bulan dah dia beli contohnya, dia kata ni nak kurban. Sedangkan dia beli awal tu murah. Lepas tu dia cukup umur 5 bulan lagi, dah lah dia gemuk, dia bagi dedok, bagi makan kan. Ma'a jahlihim bima yatarattabu ala zalik. Dia jahil, dia tak tahu apa akan jadi. Tasiru bihi udhiyatan wajibatan yamtani ali ikluhu minha, maka jadilah kurban itu wajib, dia tak boleh makan. Ini kita beratlah, kita hak wajib tu rasa orang tahu tapi tak boleh makan tu. Sebab dia kata dia tak menazar, dia bagi tahu ini kurban dia. Banyaklah masalah kita hari ni kan. Maka bagaimana pula apa pula pandangan para alim ulama kita dalam masalah ini? Dalam fiqh mazhab ni ada ke tidak? Jawabnya ada, perbahasan ulama. Ana bawa pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, lepas tu kita pergi pada mazhab lain, apa pandangan dia. Kata di Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wajiz, dia kata apa? Al-hukmu salisu fil akli. Hukum yang ketiga tentang hukum makan daging korban. Wa fi jawazil akli minal manzurati wajhan. Kita makan daging korban yang sudah jadi hukum nazar. Tadi hak nazar tadilah kita kata nak korban ni, dia pun jadi hukum nazar, jadi wajib. Wajhan. Ada dua pandangan. Wal mutatawwi'u biha yajuzul aklu minha wa it'amul aghniya. Dan bagi orang yang sunat boleh dia makan. Boleh dia beri makan kepada orang kaya. Tetapi tak boleh beri milik kepada orang kaya. Ini beza. Wa yajuzu tamlikul fuqara, dan kita boleh beri milik kepada orang fakir. Baik, kata di Al-Imam Ar-Rafi'i ketika mensyarahkan kata-kata Imam Al-Ghazali ini, Rafi'i kata apa? Yaqtadi zahiru wa fi jawazil akli minal manzurah. Harus kita makan daripada kambing ataupun korban yang sudah jadi hukum nazar tadi, dua wajah. Yaqtadi zahiruhu, yang zahirnya at-taswiyah, sama jadi antara nazar al-mujazah, kita nazar saja-saja, ataupun nazar bersyarat kita kata, ataupun di antara muayyan dengan mursal, kita tunjuk ni kambing aku nak korban. Tadi kita kata dalam kitab kita kata tak boleh makan kan, dalam kitab fiqh ni. Tapi dalam kitab besar sikit dia bahar, dia kata ada khilaf situ. Yang kata tak boleh makan tu siapa? Abu Ishaq Al-Marwazi dan Al-Mahamili kata itulah mazhab Syafi'i. Yang kata harus siapa? Wa huwa ikhtiyarul Imam Al-Qaffal. Dalam kitab Al-Uddah dia kata annahul mazhab. Makna ulama Syafi'i sedikitlah hak mana sah mazhab. Maka kata di Imam Ar-Rafi'i, yang eloknya kita ambil jalan sederhana. Fayurajjih fil muayyan al-jawaz. Maknanya kalau dia tunjuk aku nak korban ni boleh makan, tapi memang jadi wajib dia kena korban dah kambing tu, tak boleh jual kat sini sebab dia kata nak korban, tetapi harus dia makan. Dan kalau dia kata wa fil mursal alman, kalau dia kata ulillahi alayya, wajib kat aku sembelih kambing, sembelih lembu, dia tak sebut, dia tak tunjuk, maka tu tak boleh makan. Ini kita kena beza. Ini dia panggil al-farqun daqiq. Al-farqun daqiq. Inilah pandangan al-Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi ni imam besar dalam mazhab Syafi'i, mati pada awal lagi. Dia kata, Imam Mawardi kata, faslun wa amma ad-dhahaya wal hadaya al-manzurah, adapun korban dan juga hadiyu yang dinazarkan, maka di dalam hukum makannya ada dua pandangan. Abi Ishaq Al-Marwazi kata tak harus, tak boleh makan. La yajuz an ya'kula minha li'anna kharajat bin nazri an hukmi tatawwu' ila al-wajib. Dengan sebab dia niat tadi, nazar tadi, maka dia keluar dah daripada hukum sunat kepada hukum wajib. Pendapat yang kedua kata boleh makan. Li'annahu tatawwa'a bin nazri. Sebab dia nazar sunat. Dia kata aku nak korban. Dia tunjuk kambing dia.
Tiba-tiba kita kata tak boleh makan. Nyanyo. Maka Imamul Mawardi tanda ana pilih yang ni sebab nampak ada kelonggaran. Dia kata wal asahu indi, Imam Mawardi kata yang sahihnya mengikut pandangan saya, kita kena tengok kepada jenis nazar. Wa in kana muayyanan, kalau dia tunjuk, orang tanya buat gapo lembu korban, maka ulama kata jadi wajib, termasuk dia hukum nazar, dia kena sembelih dah lembu tu korban, tetapi dia boleh makan. Jaza an yakula minha, maka boleh dia makan. Kalau dia tak ta'yin, wa in kana madmum fi zimah, dia kata wajib aku sembelih seekor kambing, dia tak tunjuk mana-mana, maka menjadi tanggungjawab dia. Selagi tak sembelih, tak lepas dia punya niat. Lillahi alayya an udahi bi banah lam yajuz an yakula minha, maka tidak harus dia makan. Kita jelaslah dalam fiqh mazhab Syafi'i ini, Imam Mawardi dan Imam yang kedua tadi kata apa? Boleh makan. Kita kata alhamdulillah ada kelonggarannya di dalam masalah ini. Akhir sekali kesimpulannya kita pergi kepada apa yang disebut dalam kitab kita ni, kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dia kata mulakhas, ringkasan. Apakah yang boleh dimakan oleh para orang yang korban itu? Maka kalau hak sunat semua kata boleh makan. Tapi kalau dia nazar tak boleh makan, ataupun dia ta'yin, dia tentukan ni aku nak buat. Fa indal malikiyah, ulama mazhab Maliki, wal asah indal Hanabilah, pendapat yang sahih menurut Hanabilah, annalahu an yakula minha, dia boleh makan dan dia boleh beri orang lain makan. Mazhab Syafi'i kata tak boleh makan. Khilaf juga tentang kalau dia nazar ataupun dengan ta'yin muayyan, maka itu boleh makan. Maka wa alaihi, kesimpulan daripada pena-pena penulis Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, mereka kata wa alaihi yatabayyan. Panjang lagi ni, ana ringkas ya. Kalau tuan-tuan nak tengok, buka dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah tu. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, cari dalam bab nazar, dia kata wa alaihi yatabayyan, maka dengan setelah kita teliti pandangan-pandangan ulama, annahu la haraja fil akli minal udhiyah, tidak menjadi kesalahan kita makan daging kurban walau wajabat bitta'yin, walaupun kurban itu telah menjadi wajib dengan sebab kita tunjuk ni kurban aku. Inda jumhuril ulama, di sisi para majoriti ulama. Jadi kita kata alhamdulillah, kecuali mazhab Syafi'i khilaf juga di dalam mazhab. Imam-imam besar sebahagiannya kata boleh, seperti apa yang disebut oleh Imam Mawardi, Ar-Rafi'i dan lain-lain. Kita kata alhamdulillah. Pasal itulah anda duk fikir, bila kita baca kitab-kitab yang ringkas ni kata tunjuk je kambing tu jadi wajib tak boleh makan. Berapa ramai dah kita duk makan kambing hak kita nak, hak kita tunjuk ni. Kalau kita beli kambing, beli lembu nak korban, mesti kita akan tahu korban ni. Kan nak bagi tahu apa? Buat apa lembu tu? Buat perhiasan. Ada kacak itu? Ada. Tak tahu pun hukum jadi wajib tu sebenarnya. Maknanya kalau kita kata dia tak ambil peduli tentang apa yang berlaku pada orang awam dalam masalah ini, maka kita katakan alhamdulillah. Marilah kita ambil penjelasan para alim ulama kita di sini. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan penjelasan yang ana sampaikan di sini supaya untuk memberi kelonggaran kepada masyarakat, bukan makna kita nak lari daripada mazhab, tapi ramai sudah langgar mazhab dalam masalah ini. Yang sebenarnya ramai sudah langgar PKP mazhab. Kada orang pandai. Kalau orang pandai dia buat apa tu? Kita sembelih lah gitu. Dia tak bagi tahu, dia tak kata pun nak apa ni, nak korban. Tapi biasanya akan kata korban. Apa tu? Korban. Habis korban macam mana? Maka kita tak tahu. Wallahu taala alam.
Yang terakhir yang saya nak sebut iaitulah tentang takbir. Bilakah kita nak mula bertakbir bagi pada raya haji? Raya puasa kita tahu, kita mula takbir bila? Bila takbir? Pada malam raya. Tapi untuk raya haji, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dan kitab-kitab lain juga sebut, dalam kitab Mu'tamad juga waktu kita mengajar bab raya dulu, telah anda sebut di sini. Summa, dengar dia punya nak. Summa yusannu fi Idil Adha, sunat pada raya Adha, Idil Adha, raya haji, likulli minal haji wa ghairihi, untuk orang haji dengan orang bukan haji. Kita ni tidak cuma haji, duduk di Malaysia. An yukabbira, hendaklah dia bertakbir. Ini dia panggil takbir muqayyad. Tanda takbir muqayyad maknanya takbir yang terikat dengan waktu solat. Adapun takbir mursal kita boleh buatlah daripada awal Zulhijjah dulu, boleh takbir dah. Cuma kita nak takbir kuat-kuat takut dia kata ya awal nak raya teh. Nah, jadi pening pula. Maka kita ambil sini. Dia panggil takbir muqayyad. Yang takbir mursal malah ni boleh takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetapi takbir muqayyad yang terikat dengan setiap kali lepas solat, aqibas salawati, selepas kita solat, bi anwa'ihal mukhtalifah. Lepas maya apa saja, maya fardu, maya duha, maya sunat, boleh je kita takbir. Apa hukumnya? Bad'an min subhi yaumi Arafah, bermula pada subuh hari Arafah. Subuh, lepas maya subuh 9 Zulhijjah hari Arafah, imam boleh mula takbir Allahu akbar, Allahu akbar, sampai ke akhirnya. Ataupun kalau imam tak takbir, kita takbir lah. Setiap kali lepas solat, kita solat duha, kita takbir, kita solat apa dia saja pun takbir bi anwa'il mukhtalifah. Masya-Allah. Sampai bila? Bermula pada hari subuh pada hari Arafah ila ma ba'da asri akhir yaum min ayamit tasyrik. Iaitulah sehingga berakhirnya hari tasyrik, iaitulah hari 13. Mana lepas maya asar hari 13 habislah. Masuk maghrib hari 13 tu tamatlah. Haji pun sudah, orang haji pun tamat, waktu sembelih korban pun tamat, waktu takbir muqayyad juga berakhir. Kalau ada orang takbir lagi tu dia panggil terlebih dah lah tu. Kan? Salah kalau nak takbir. Kita ni setiap benda ada format dia. Kan? Ada format dia sendiri. Amma fi Idil Fitri, adapun hari raya fitrah, fala yusan. Tidak sunat at-takbir aqibas salawat. Iaitulah kita mula bila? Pada malam Idil Fitri, pada malam. Dan berakhir bila? Berakhir apabila imam keluar naik mimbar. Alhamdulillah. Wa dalilu zalik. Tengok dalam kitab Fiqh Manhaji kata, dalil semua tu kullu al-ittiba' li fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada Ali dan Ammar radhiyallahu anhuma, bahawa mereka bertakbir pada hari Arafah dan berakhir bila? Pada petang hari terakhir hari tasyrik. Wallahu a'lam. Itulah yang disebut dalam kitab kita Al-Fiqhul Manhaji dalam masalah takbir muqayyad. Jadi jangan lupa lepas solat subuh esok bermula waktu takbir. Kita takbir belaka, insya-Allah duduk di mana-mana saja, atas kereta kita lepas solat kita takbir mursal, duduk atas kereta, duduk pejabat, duduk di kedai, boleh je takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai ke akhirnya, insya-Allah. Hidupkanlah sunnah ni. Para sahabat radhiyallahu anhum bila mari pada hari-hari takbir ni, mereka pergi ke pasar, pergi ke jalan sana, sambil-sambil berjalan dia takbir. Nak ihya sunnah, nak ihyakan sunnah takbir, supaya kita walitukmilul iddata walitukabbirullah, iaitulah kita takbir mengagungkan Allah setelah kita melalui hari-hari yang besar ini, insya-Allah. Tamatlah perbincangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.